apakah peranan Safi Sultan dalam aspek politik pada zaman Daulah Uthmaniyah? Okey, pertama, apakah peranan beliau? Yang pertama ialah menjalinkan hubungan diplomasi dengan negara luar. Kita dapat lihat ini melalui hubungan yang terjalin antara Ratu Elizabeth pertama dengan Safi Sultan. Yang pertama ialah di mana Ratu Elizabeth sendiri dia telah menghantar potret dirinya yang syarat dengan permata kepada Safi Sultan. Jadi keadaan ini berlaku kerana Ratu Elizabeth pada ketika itu terdesak untuk mencari sekutu yang kuat untuk menyokong dia, sebab pada masa itu dia sedang berada dalam pergolakan lah dengan Spanyol. Jadi beliau merasakan bahawa Daulah Uthmaniyah ini adalah kerajaan yang boleh membantu dia. Jadi hubungan ini juga dapat dilihat melalui bagaimana Safi Sultan ini juga membalas hadiah beliau dengan memberikan dua helai tenunan kain perak, seutas tali pinggang perak, dua helai sapu tangan bersulam dengan benang emas. Emas dan perak ini sebenarnya adalah simbol di mana beliau menunjukkan kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh Uthmaniyah yang tidak terbatas. Manakala pakaian itu pula sebenarnya melambangkan di mana kesudian Daulah Uthmaniyah itu untuk menjalinkan hubungan dengan England. Kedua ialah peranan beliau juga ialah penyambung lidah Ratu England kepada istana, di mana Safi Sultan ini dia selalu memastikan bahawa anaknya Sultan Mehmed ketiga ini menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan Eropah. Seterusnya peranan beliau yang kedua ialah kuasa eksekutif dan juga penasihat, di mana beliau merupakan penasihat kepada Sultan. Hal ini kita dapat lihat di dalam semasa kempen ketenteraan di Erlau, di mana beliau ini telah diberikan kuasa eksekutif sementara untuk mentadbir seluruh ibu kota. Jadi bukti kekuasaan ini diukur dengan allowance yang diterima oleh beliau, di mana beliau telah menerima 3,000 asper sehari. Tapi jika kita bandingkan kepada Nurbanu Sultan hanya menerima 2,000 asper. Peningkatan allowance ini adalah sebenarnya sebagai pengisytiharan bahawa Safi Sultan ini sedang beroperasi sebagai pemerintah tertinggi. Selain itu, beliau juga telah menggunakan kuasa yang diberikan itu dengan sebaik mungkin, di mana beliau sendiri telah mengkritik pelantikan wazir agung yang dibuat oleh anaknya sendiri, di mana ia tidak setujulah dengan pelantikan seorang wazir sultan itu yang dinamakan Sigelezade Sinan Pasa. Jadi dia menyatakan ketidakpuasan hati tersebut melalui penghantaran surat kepada Sultan. Jadi kesannya Sultan tidak marah, tetapi Sultan mengalah dan memecat Sinan Pasha dan kemudian melantik Ibrahim Pasha, iaitu yang Safi Sultan pilih. Peranan yang ketiga ialah untuk memastikan kestabilan kerajaan, di mana Safi Sultan ini sebenarnya terpaksalah untuk merangkul sisi gelap politik yang mungkin sukar untuk kita terima oleh standard moral kita sendiri. Jadi sebagai validated Sultan ini mereka sebenarnya berperanan untuk memastikan takhta itu tidak digulingkan. Jadi ia seumpama seorang komander keselamatan negara ini yang sentiasa paranoid. Jadi sebenarnya sikap ini sangat berasas lah, kerana sejarah perebutan takhta Uthmaniyah ini sebenarnya sangat terkenal dengan perebutan dengan peristiwa berdarah. Jadi kita boleh tengok di dalam tindakan beliau sendiri, di mana beliau sendiri menasihati anaknya Mehmed ketiga itu untuk tidak terlibat dalam apa-apapun urusan politik. Sebabnya ia akan menggugat kedudukannya nanti, di mana seorang raja itu akan merasa tergugat jika anaknya sendiri mendapat pengaruh politik yang lebih besar daripada beliau. Jadi ini akan menyebabkan Sultan Mehmed ini dibenci ataupun lebih teruk lagi akan dibunuh oleh Sultan. Jadi untuk mengelakkan hal itu, beliau meminta anaknya supaya tidak terlibat dalam apa-apapun politik. Kedua ialah beliau juga menasihati. Kita boleh lihat bagaimana Safi Sultan ini mainkan peranan sangat penting dalam politik, di mana beliau sentiasa memastikan bahawa kelangsungan kedudukan anaknya itu tetap teguh dan tidak dapat digugat walaupun oleh cucunya sendiri. Jadi sampai itu saja pembahasan saya. Sekian, terima kasih.